Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar tajuk ubahan, iaitu ini dah lesson ketiga dah. Cikgu akan fokus mengenai ubahan bergabung. So kita tengok dulu subtopik yang kita dah belajar sebelum ni. Subtopik yang pertama iaitu kita belajar mengenai ubahan langsung. Kita dah belajar ni dah. And then subtopik yang kedua kita dah belajar mengenai ubahan songsang. And then yang ketiga ni kita belajar mengenai ubahan bergabung. So basically bergabung ni adalah gabungan di antara ubahan langsung dan ubahan songsang. So kita recall balik apa yang kita dah belajar masa subtopik 1 dan 2 iaitu ubahan langsung dan ubahan songsang. Kita tengok dahulu ubahan langsung. Apabila ada satu ayat yang berbentuk macam ni, Y berubah secara langsung dengan X. So, awak mesti kena tahu macam mana nak tulis persamaan. Kalau awak tak tahu menulis persamaan, awak takkan dapat menyelesaikan soalan tu dengan baik. So macam mana nak tulis adalah awak tulis Y, ni kan Y, sama dengan K. K ni wajib tulis K wajib tulis. K itu adalah pemalar, mesti tulis. Berubah secara langsung dengan X. Disebabkan dia berubah secara langsung, so kita letak X di bahagian atas. Macam ni saja. Y sama dengan KX. And then kita tengok yang kedua. Y berubah secara langsung dengan A dan B. So nak tulis persamaan, kita buat Y sama dengan. And then K mesti tulis. Disebabkan dia berubah secara langsung, A dan B, maksudnya ada dua pemulih ubah dekat situ. Macam yang pertama tadi ada X sahaja. Ini A dan B, so awak tulis sahaja A, B. Disebabkan ia berubah secara langsung, awak letak sahaja di atas. So kita tengok pula ubahan songsang. Kalau untuk ubahan songsang ni, kita tengok ayat dia. Y berubah secara songsang dengan X. So awak tulis persamaan dia Y dulu, sebab kita jumpa Y kan dulu kan. Y sama dengan K ni, kena letak K. Mesti letak K. K sentiasa berada di atas. Jangan pergi tukar, pergi letak kat bawah. K per X. Kenapa letak per X? Sebab dia adalah songsang. Apabila songsang, awak kena letak dia berada di bawah. Ingatlah kan, songsang berada di bawah. So, secara automatik awak ingat langsung berada di atas. And then, yang ni pula Y berubah secara songsang dengan E dan F. E dan F. So ada dua dekat sini, sama aja. Kita buat Y sama dengan K per dengan E, F. Yang ni awak betul-betul kena faham mengenai ubahan langsung dengan ubahan songsang. Untuk tulis persamaannya mesti ada sama dengan. And then kalau ubahan langsung letak kat atas, ubahan songsang letak dekat bawah. Dan jangan lupa huruf K. K itu adalah pemalar. Next kita tengok ubahan bergabung. Kita tengok pula macam mana cara menulis persamaan ubahan bergabung. So kita tengok dekat sini ya. Y berubah secara langsung dengan X dan secara songsang dengan Z. Ini ada gabungan. Ada langsung, ada songsang dalam satu ayat yang sama. So senang je. Kita buat macam ni Y sama dengan K, jangan lupa. Dia kata apa? Berubah secara langsung dengan X. So X dekat atas. X. Dan secara songsang dengan Z. Secara songsang dekat bawah jadi per Z. Macam tu. So senang je macam ni. Kita tengok soalan yang kedua. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 2 dan secara songsang dengan S. So, kita tulislah P. Kita jumpa dulu kan. P sama dengan, jangan lupa tulis K. P sama dengan K. And then kita tengok berubah secara langsung dengan Q kuasa 2. So, kita buatlah Q kuasa 2. You ubah secara langsung letak dekat atas.
Dan secara songsang dengan S. Songsang kita buat per dengan S. Okay, macam tu je. So, selesai. Macam ni lah cara nak menulis persamaan. Persamaan mesti kena tepat. Kalau tak, the next step awak akan salah. Okay, tengok contoh satu. Okay, kita ada 4 contoh. Kita tengok contoh yang pertama. Okay, tulis ubahan bergabung mengikut dalam bentuk persamaan. Soalan, kita tengok soalan dia nak apa. Dia suruh tulis dalam bentuk persamaan. Okay. S berubah secara langsung dengan kuasa 2P dan secara songsang dengan T. Okay, and then dia ada bagi nilai S sama dengan 4 apabila P sama dengan 3 dan T sama dengan 6. Okay, so kita tulis dahulu persamaannya. Okay, so S berubah secara langsung dengan kuasa 2P. So tulislah S berubah secara langsung, jangan lupa K dengan kuasa 2P. P kuasa 2. Dan secara songsang dengan T. Secara songsang dengan T. Sepatutnya ni yang awak perlu dapatkan. Okay. And then selepas tu kita selesaikanlah nak cari K. Kalau nak tulis persamaan yang full, kita mesti tahu nilai K. So macam mana nak tahu nilai K? Kita ambil nilai yang dia bagi ni, kita masukkan ke dalam persamaan yang kita buat tadi. Okay, so S adalah 4. S adalah 4 sama dengan K kita nak cari. K kita nak cari. Okay, and then P adalah 3. And then jangan lupa dia ada kuasa 2 kat situ. Dan T adalah 6. So T dekat bawah. Kita masukkan satu per satu. Okay, so 4 sama dengan 3 kuasa 2 adalah 9 per dengan 6. Okay, so jadi macam ni kita nak cari K. Awak perasan tak? Sebelah kanan ni dia adalah pecahan. So, macam mana dia punya nak buat adalah yang 6 ni naik atas. Kalau kita pindahkan dia terbalik kan. Kalau dia bawah jadi naik atas. Kalau yang atas ni begitu kan bawah. Sebab kita nak tinggalkan K tu sorang-sorang. Kita nak cari K mesti tinggal sorang-sorang. Okay? Okay, so dia akan jadi macam ni ya. 4 kalau naik atas tu maksudnya darab lah. 4 darab 6 bahagi dengan 9. Sebab 9 tu dah turun bawah ya. Sama dengan K. Okay. So kita gunalah calculator. Okay, 4 kali 6 berapa? 24 kan? Per 9 sama dengan K. So, pastikan dapatkan iaitu awak akan dapat K adalah 8 per 3. Okay. So, dah selesai. Dah selesai ke? Dah selesai ke? Cikgu pun boleh silap. Belum selesai lagi, okay? Dekat situ K sama dengan 8 per 3. Kita baru tahu nilai K. Tapi tengok soalan dia suruh tengok dalam bentuk persamaan. Okay, so dalam bentuk persamaan kita ambil balik yang ni. Okay, kita ambil balik yang ni. S sama dengan K. K kita tahu K adalah 8 per 3. P kuasa 2 T. Dan ini adalah jawapan yang akhir. Okay? Okay, sebab kalau persamaan dia mesti ada nilai K. That's why kita kena kira nilai K. Okay? And P dengan T tu kekal. Jangan masukkan nilai apa-apa. Dia sebagai boleh ubah. Okay? Okay, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua ni, dia bagi soalan macam ni ya. Diberi X berubah secara langsung dengan kuasa 3Y.
dan secara songsang dengan Z. Okey, yang ni kita tulis dahulu persamaannya. Okey, X berubah secara langsung dengan kuasa 3Y. Okey, so X sama dengan K, mesti K kuasa 3Y, Y kuasa 3. Dan secara songsang dengan Z. Secara songsang dengan Z, Z letak dekat bawah. Awak dapat buat ni, akan dapat markah. Okey, so dia cakap dengan keadaan X sama dengan 10, Y sama dengan 1, Z sama dengan 5. Dia bagi ni, dia suruh untuk kita cari nilai K. So, kita carilah. Okey, so X sama dengan 10. K kita tak tahu. Y sama dengan 1. 1 kuasa 3 per dengan 5. So, awak akan dapat 10. 1 kuasa 3, 1. So, 1 tak payah tulis. Okay, per 5. So, nak tahu nilai K, kita bawa 5 tu naik atas ya. 5 ni naik atas. Okey, kalau tu bahagi, K bahagi 5. Kalau pergi ke sebelah akan jadi darab. Okey, so 10 kali 5 adalah nilai K. So, automatik awak tahu K adalah 50. Macam tu. Okay? K adalah 50. So, bermaksud kita boleh tulis persamaannya adalah X sama dengan, kita ambil ni, yang tadi ni. Tetapi kita dah tahu nilai K dah. Kita masukkan nilai K ya. X sama dengan K adalah 50. Y kuasa 3 per Z. Ini adalah persamaannya. Okay. And then, tengok soalan. Soalan ada lagi satu line ni. Dia tanya, cari nilai X apabila Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 4. Okay, yang ni kita kena masukkan di dalam persamaan yang kita dapat tadi tu. So, X kita nak cari. So, 50 tulis balik. Y adalah 2. 2 kuasa 3 per dengan Z adalah 4. Bila awak nak masukkan nilai ni, sangat penting untuk awak pandai nak masukkan nilai, gantikan nilai tu. Okay, and then kalau ada kuasa 3, jangan lupa untuk tulis kuasa 3 tu. Sebab selalu pelajar tertinggal. Okay, jangan cuai. So, X, okay, 2 kuasa 3 adalah 8. 50 kali 8 adalah 400. Okay, awak boleh guna je calculator tu. Bahagi dengan 4. So, X sama dengan 400 bahagi 4 adalah 100. Okay, macam tu. Okay, so kita dah menjawab soalan dah, sebab soalan suruh cari nilai X. Okay, next kita tengok contoh 3. Contoh 3 adalah dia suruh cari okay, soalannya berbunyi macam ni lah. Hubungan antara pemboleh ubah G, P dan Q ialah J ubahan P per dengan Q kuasa 2. Kat situ dia dah bagi dah adalah satu hubungan ubahan dekat situ. Okay, dia guna simbol ni. Ini adalah hubungan ubahan. So, G sama dengan 12 apabila P sama dengan negatif 3 dan Q sama dengan 2. Okay, so dia bagi nilai ni. Dia bagi P, Q dengan G, P dengan Q adalah untuk cari nilai K. Okay, so kita dah dapat ni, G adalah hubungan ubahan dia dekat situ. So, senang je, kita nak jadikan bentuk persamaan, kita kena tambah, kita kena letak huruf K. Okay, so dia akan jadi macam ni ya. G sama dengan K, P per dengan Q kuasa 2. Macam tu je. Ni kita ikut je. Kita tambah K sahaja dekat situ. Okay, kita letak K sahaja. Okay, so selepas tu dia bagi nilai G sama dengan 12. Kita masukkan saja. G sama dengan 12 sama dengan K. K kita tak tahu. P sama dengan negatif 3.
Q adalah 2. Kuasa 2, jangan lupa. Sebab yang asal ada kuasa 2 kan. Okay, so kat sini 12 negatif 3K per dengan 2 kuasa 2 adalah 4. So, bila sampai dekat sini, kan bentuk pecahan dekat sebelah kanan ni, negatif 3 per 4 tu. So, buat buat macam cara saya kata tadi, kita terbalikkan. Kalau kita nak naik atas, nak pergi sebelah yang bawah ni, naik atas. Yang atas ni pergi turun, bawah. Dia jadi terbalik lah, macam tu ya. Okay, so kita akan dapat dekat sini 12. Okay, sorry 12 kali dengan 4. 4 tu kan naik atas kan? Naik atas bermaksud dia adalah darab. Perkan dengan negatif 3. Negatif 3 tu turun bawah, maksud dia kena bahagi lah. So, sama dengan K. So, awak akan dapatlah K berapa? So, 12 kali 4 adalah 48. Bahagi dengan negatif 3. So, guna kalkulator awak yang bijak. Okay. So, negatif 16. K adalah negatif 16. Okay. So, selepas itu, apa yang perlu kita buat adalah dia suruh cari nilai G apabila P sama dengan 1 per 2, Q sama dengan 4. So, kita keluarkan persamaan. Persamaannya kita ambil dari yang asal ni lah tadi. Tetapi kita dah tahu kan nilai K, kita masukkan nilai K. G sama dengan K adalah negatif 16 P per Q kuasa 2. Kita dah tahu lah nilai K kat situ. So, kita boleh masukkanlah nilai P adalah 1 per 2. G negatif 16 P adalah 1 per 2. Okay, and then Q adalah 4. Okay, tapi ada kuasa 2 kat situ. Okay, so kita boleh lah guna cari. Negatif 16 kali dengan 1 per 2 adalah negatif 8. Per dengan 4 kuasa 2 adalah 16. Okay, so negatif 8 bahagi dengan 16 akan dapat G adalah negatif 1 per 2. Okay, selesai. Okay. Okay, kita tengok contoh yang terakhir, iaitu contoh 4. Contoh 4 ni adalah dia berbentuk penyelesaian masalah. Okay, bila ada dia masukkan situasi sebenar, situasi yang kita selalu guna dekat dalam kehidupan harian. Okay, so kat sini dia buat apa? Okay, soalan berbentuk macam ni ya. Sebuah kereta bergerak sejauh 324 km. Okay, so ada nombor ni 324 dan mengambil masa 8 jam dengan laju purata 100 km per jam. Okay, so dekat sini dia ada bagi 3 nombor dekat situ. So kita ketahui lah nombor ni mewakili pemboleh ubah apa. Okay, so soalan diberi laju purata adalah V. Okay, laju purata V berubah secara songsang dengan T. Berubah secara songsang dengan T. Masa tu adalah T. Dia guna dalam bahasa Inggeris sebenarnya time kan. Dan secara langsung dengan jarak yang dilalui adalah D. So, kita tulis dahulu persamaan ni. Okey, sebab persamaan betul, insyaAllah yang lain-lain pun akan betul. So, V, diberi laju purata V. V sama dengan K. K mesti dekat atas. Berubah secara songsang dengan T. So, songsang kan dengan T. So, apa lah T? Letak dekat bawah. K sentiasa berada di atas. Dan secara langsung dengan jarak yang dilalui D. Okay, so D. Awak daripada ayat tu betul-betul awak kena fahamkan betul-betul untuk dapatkan persamaan yang tepat.
Okay, so V sama dengan KD per T. Okay, so kita tengok balik nilai-nilai yang dibagi, nombor yang dibagi ni. Sebuah kereta bergerak secara jauh 324 km. 324 km ni adalah jarak yang dilalui. Jarak yang dilalui ni adalah D. Awak tulis macam tu. Ni adalah D. Okay, mengambil masa selama 8 jam. 8 jam tu adalah masa. Masa adalah T. Okay, dengan laju purata adalah 100 km per jam. Laju purata 100. So, 100 ni adalah V. So, kita dah tahu dah mana satu V, mana satu D, mana satu T. So, kita boleh masukkan nilai-nilai ni ke dalam persamaan untuk cari nilai K. Okay, so V adalah berapa tadi? 100 sama dengan K. K kita tak tahu. D adalah 3, 2, 4 per dengan T adalah 8. Okay, so macam ni, macam biasa kita buat 100 sama dengan 3, 2, 4 K per 8. So nak cari K adalah 8 naik atas 3, 2, 4 turun bawah. Dia macam darab silang lah macam tu Okay, so 100, Okay, so 100 kali dengan 8. Sebab 8 tu naik atas kan, dia jadi kali lah. 3, 2, 4 tu jadi bahagi. 3, 2, 4. Okay, so selepas tu awak akan dapat K. Guna kalkulator awak. 100 kali 8 adalah 800 per dengan 3, 2, 4. Okay, 800 bahagi 3, 2, 4 dapatkan dalam bentuk pecahan, iaitu K sama dengan 200 per dengan 81. So K adalah 200 per 81. Okay, so selepas tu apa yang perlu awak buat adalah soalan nak apa seterusnya. Kita tak baca lagi soalan yang seterusnya kan. So hitung masa. Dia suruh hitung masa dalam minit tau. Hitung masa. Masa ni apa? T. Dia suruh cari T lah. Hitung masa. Cari T. Yang diambil jika purata kereta itu ialah 120. Purata kereta adalah V tadi. Jarak masih sama. Jarak tak berubah, iaitu 324. So kita ambil ni, jadikan bentuk persamaan. V sama dengan K kita dah tahu dah, 200 per dengan 81 D atas T bawah. Okay, macam tu. K kita dah dapat dah 200 per 81 kan. Tulis sahaja. Okay, so selepas tu kita masukkan V yang dia dah bagi, iaitu V adalah 120. Dia bagi ni 120. Okay, 200. D masih sama. D jarak dia tak cakap kan ada jarak baru kan. So ini adalah jarak dia masih sama, iaitu 324. Darab dengan 324, boleh letak kurungan je macam tu, per dengan 81 T. Sebab soalan suruh cari masa 81 T. So nak cari T senang je. Sekarang ni T dekat bawah T dekat bawah. Kalau kita nak cari T, T wajib berada di atas. So T ni kita alihkan T je. 81 tu kita diam. T ni naik atas. Dia berada di bawah kan. So dia pergi ke atas. Kalau pindah sebelah naik atas. 120 ni pula di nombor, tak boleh bersama dengan T. Okay, so 120 ni dia dekat atas, dia pindah sebelah jadi pergi bawah. Dia macam tukar tempat lah dengan T. Okay, so T adalah T dah pindah naik atas kan tadi. So 200 kali 324 adalah 64800 perkan dengan, okay, and then 81 darab dengan 120. Macam tu. 120 tu pindah ke bawah. Dia macam tukar tempat je dengan T.
Okay, so lepas tu awak guna kalkulator awak untuk cari nilai T. Okay, 64,800 bahagi dengan 81 darab dengan 120, awak akan dapat 20/3. Okey, ni adalah masa dia adalah 20/3. Tetapi awak kena tahu masa yang dia cari ni adalah dalam jam. Okey? T adalah 20/3 jam. Tetapi tengok ni soalan. Nak dalam apa? Dalam minit. Jam pergi ke minit kena buat operasi apa? Okey, ni sangat basic. Jam pergi ke minit kena darab dengan 60. So, T sama dengan 20/3. Okey, nak pergi kan dia tukar kepada minit, dia darab dengan 60. Okey, so 20/3 darab 60, awak akan dapat masanya adalah 400 minit. Okey, so ini adalah contoh dia boleh tanya dalam penyelesaian masalah. Okey. Okey, itu saja untuk lesson kali ini. Terima kasih semua kerana meluangkan masa untuk tengok video cikgu.